Ini pegawai Spirit De Santo dari Jabatan Polis Miramar. Apa yang sedang berlaku? Anak lelaki saya hilang sejak Ahad dan saya sudah buat laporan polis. Dwight dilaporkan hilang pada 18 Oktober 2021. Kes orang dewasa hilang bermula di situ dan setakat ini mereka tahu dia baru hilang beberapa jam. Seorang remaja hilang dan mereka perlu berlumba dengan massa untuk mencarinya. Awak nak kesan kayu awak? Ya, saya nak, tapi tak nak melompat. Namun apabila penyiasat semakin dekat dengan kebenaran, mereka menemui satu pemandangan yang mengerikan. Untuk 94. Dua orang gadis itu, mereka hanya berdiri di situ, tetapi mereka tidak banyak bergerak. Lelaki itu terus bergerak di sekitar api sambil mencurahkan lagi petrol. Awak tahu tak berapa banyak rancangan true crime yang saya tonton? Awak tak boleh terlepas begitu saja. Ada budak-budak. Ya Tuhan, Ada kamera di mana-mana. Miramar, Florida ialah kawasan pinggir bandar Miami yang tenang di antara Everglades dan pantai Atlantik. Ini mengenai komuniti pendatang yang datang ke Amerika Syarikat demi kehidupan lebih baik, membesarkan anak dan menghantar mereka ke sekolah menengah tempatan agar dapat masuk kolej serta mendapat pekerjaan lebih baik. Impian Amerika masih wujud di Miramar kerana tiada istilah lebih sesuai. Namun, impian hidup lebih baik untuk Magdalene Emil berubah menjadi mimpi ngeri paling buruk bagi setiap ibu bapa. Anak lelaki berusia 18 tahun, Dwight DJ Grant, telah hilang. Setiap saat dia tidak berada di situ bersamanya, terasa seperti selama-lamanya. Saya akan pergi kini dalam perjalanan ke pejabat. Baiklah, bro. Pegawai segera bertanya kepada rakan dan jiran tentang Dwight Grant untuk mengetahui ke mana dia mungkin pergi. Dia budak yang baik. Dia tak minum, dia tak merokok, dia keluar, dia ada kawan, dia keluar dengan kawan-kawannya. Dia sentiasa telefon kami semua untuk beritahu, "Mike, apa khabar? Apa khabar? Baik." Dia tidur jam 40 malam, saya serius. Dwight Grant tinggal di Miramar bersama ibunya Magdalene Emil. Dan dia juga luangkan masa bersama ayahnya, Dwight Grant Sr. Dwight Grant ialah seorang pelajar sekolah menengah. Dia seorang pelajar yang cemerlang. Dan tiada sebab mengapa dia tiba-tiba hilang begitu sahaja. Itu budak ke? Sedia? Ya. Dia boleh letak di salah. Ibunya beritahu saya, dia lama cari dia. Dia juga pergi ke hospital. Dia tak ada di sana. Cik Emil berusaha sendiri mencari anak lelakinya. Dia berumur 18 tahun, jadi tiada amaran Amber dikeluarkan. Namun, dia dilaporkan hilang sebagai orang dewasa. Keluarganya mencetak risalah bergambarnya dan berusaha mencari apa yang berlaku kepadanya. Mereka keluar mencari dia ke merata tempat, tetapi mereka tidak dapat menemuinya di mana-mana. Sekarang, sebelum polis terlibat, ibu Dwight pada dasarnya sedang menyiasat kehilangan anaknya sendiri. Dan dia menemui sesuatu yang sangat menakutkan. Saya baru rakam untuk kamera. Tuan, saya nampak dua orang mencederakan anak saya. Cik Emil, beliau dapat melihat rakaman video itu bersama kaki tangan komuniti yang merangkumi kawasan luar yang terletak di sebelah timur apartmennya dan tangga. Beliau berkata beliau melihat dua individu yang disangka lelaki bergaduh dengan anaknya. Saya tidak dapat membayangkan betapa peritnya perasaan seorang ibu pada saat dia sendiri menyaksikan rakaman anaknya diserang. Ada satu perasaan putus asa yang mula timbul. Tetapi ada juga sesuatu yang sangat penting berlaku dalam kalangan keluarga. Terdapat tahap kemarahan tertentu. Pernah nampak anak lelakinya di sini? Tak, mereka orang baik macam saya. Awak cuma nampak yang bermasalah saja, faham maksud saya?
Itu penyewa yang selalu menyusahkan awak. Saya tak pasti kalau awak mereka orang baru yang tak kacau sesiapa. Di sinilah mereka tinggal. Selepas meneliti rakaman kamera lita tertutup, seorang pegawai polis Miramar mencari di kawasan itu dengan berjalan kaki untuk mengesan petunjuk tentang Dwight. Pegawai Damaso Espirito Santo ke lokasi itu dan ke tangga ini. Ada sebotol darah di sana. Ada darah di rata-rata tempat. Darah sudah dibersihkan tapi belum sempurna. Ada semak yang patah. Timbul persoalan mengenai kejadian di lokasi ini. Ya Allah. Itu adalah jejak kaki. Pegawai mula menetapkan tempat kejadian jenayah. Bahagian yang hilang ialah kanak-kanak ini kerana dia tiada di situ, sebaliknya berada di tempat lain. Pada mulanya, inilah yang akan menjadi tempat kejadian utama anda. Tunggu sebentar. Awak mahu saya sertai misi penyelamatan rahsia? Baiklah, kita perlu pastikan dulu. Ya Allah. Mereka memasang pita kawasan jenayah dan tidak menjangka melihat mayat itu. Hampir terserempak kerana ia tersembunyi di belakang semak, hanya beberapa langkah dari pintu depan rumah Ibu Dwight. Ini hampir seperti pembuangan mayat klasik. Apabila mereka mengangkat baju sejuknya, mereka perasan bahawa dia mempunyai sesuatu yang kelihatan seperti luka tikaman di dadanya. Dan pemeriksaan lanjut mendedahkan bahawa dia juga mengalami kecederaan yang lebih besar di lehernya yang juga konsisten dengan senjata tajam. 3 kecederaan utama. Terdapat 3 luka tikaman, 1 di bahagian belakang kanan leher, 1 di bahagian badan dan 1 di bahagian abdomen. Ketika pegawai mengamankan tempat kejadian, keluarga Dwight keluar apartmen untuk melihat situasi. Boleh tak awak masuk semula ke dalam untuk saya tolong? Tolonglah. Beri kami beberapa minit dan kami akan masuk dan bercakap dengan awak. Tolong masuk semula ke dalam. Boleh tak awak masuk semula ke dalam? Jangan, tolong ikut permintaan saya. Dalam beberapa minit, Seorang pegawai akan datang bercakap dengan awak. masuk semula. Oh tidak, dia dari mana? Sebagai ibu, saya rasa sangat perit menonton dan mendengar rakaman kamera badan yang melibatkan ibu DJ, yang bukan dimaklumkan bahawa dia telah meninggal dunia, sebaliknya hanya bahawa satu mayat telah ditemui. Ia sangat dekat dengan kompleks apartemen itu, sehingga dia pasti sudah tahu pada saat itu apa yang sedang menantinya. Boleh duduk dalam rumah, tolong. Kami akan jalankan siasatan. Saya rasa polis agak tegas dengannya kerana apa yang mereka tahu setakat ini hanyalah bahawa ini ialah tempat kejadian jenayah. Mereka setia kepada si mati dan tuntut keadilan untuknya. Anda perlu fokus pada situasi semasa. Anggota di lokasi itu tidak mencukupi. Anda perlu memanggil semua anggota polisi yang lain ke sana. Anda perlu menutup semua laluan. Anda perlu pasang pita keselamatan. Anda perlu mula catat log tempat kejadian jenayah. Ini sekarang adalah tempat kejadian jenayah, jadi kami perlukan anda masuk semula ke dalam ya. Penting untuk sahkan identiti, sebab mana tahu itu mungkin orang lain. Jadi untuk para penyiasat, mereka perlu pastikan bahawa mayat ini memang DJ. Pada ketika itu, identiti mayat tersebut belum dapat dipastikan. Mereka sangat mengesyaki bahawa itu adalah Dwight Grant. Ia kelihatan seperti dirinya. Tetapi hanya selepas pejabat pemeriksa perubatan datang dan mereka mengambil gambar mayat itu serta menunjukkannya kepada Dwight Grant Sr., barulah beliau dapat mengenal pasti bahawa itu adalah anaknya. Adakah saya nampak sebarang jalan di dalam bilik ini? Tidak. Saya nampak Tuhan di sini bila saya balik rumah. Ya Tuhan. Boleh tak kamu semua masuk semula ke apartmen masing-masing, tolong? Ya Allah. Pemeriksa perubatan menentukan punca kematian ialah pelbagai kecederaan akibat objek tajam dan hentakan tumpul dan kematian itu diklasifikasikan sebagai pembunuhan. Memang jelas bahawa DJ telah kehilangan banyak darah akibat luka-luka itu. Luka-luka itulah punca kematian. Ini adalah satu kes pembunuhan. Beberapa kecederaan akibat hentakan menunjukkan Dwight sedang berjuang untuk hidup.
Ia memang tidak masuk akal. Dwight DJ Grant, seorang baik, bijak, dan matang. Siapa sanggup membunuhnya? Selamat pagi Miramar, saya Dante Felix. Dan saya akan memperkenalkan anda kepada segala keistimewaan Miramar High. Perkara-perkara yang menjadikannya menarik dan menyeronokkan untuk dikunjungi. Dwight ialah remaja yang baik hati dan kelakar. Dia baru menyambut ulang tahun ke-18 pada September 2021. Dia suka bermain permainan video Roblox dan dia suka apa-apa sahaja yang berkaitan dengan komputer. Setiap orang yang mengenali Dwight menjadi lebih baik kerana dirinya. Dia seorang yang baik hati, kelakar dan menyenangkan serta tidak pernah menimbulkan masalah. Datanglah bila kau sesat, kawan. Mayat Dwight beri beberapa petunjuk kepada penyiasat. Luka tikaman itu menunjukkan satu perkara dengan sangat jelas. Ini adalah sesuatu yang pribadi. Mari kita bincangkan tentang pukulan itu sendiri, terutamanya apabila anda bercakap tentang memukul seseorang berulang kali tanpa henti. Itu adalah sentuhan kulit ke kulit, dan itulah yang paling intim yang boleh berlaku. Gabungkan dengan cara paling ganas untuk mati dalam kes pembunuhan, yaitu kecederaan akibat objek tajam, kerana ia bergantung sepenuhnya pada orang yang memegang pisau. Untuk menikamkan pisau ini ke dalam badan, penyiasat kini perlu kembali dan berbincang dengan sesiapa yang rapat dengan Dwight. Soalan utama, siapa yang sangat membenci Dwight? Tiada siapa sedar kesan larian bawah tangga. Macam mana keadaannya sekarang? Ya. Ya, ada semua. Jadi pada ketika ini, pihak penguatkuasa undang-undang sedang berusaha untuk mengumpul dan memelihara sebarang bukti yang ada di situ. DNA, cap jari, jejak kasut dan mencari mana-mana saksi yang mungkin mempunyai sebarang maklumat. Kini sudah 2 hari selepas kejadian itu. Pihak penguatkuasa undang-undang perlu segera mengambil langkah untuk memelihara semua bukti digital, video atau rakaman pengawasan. Kita tahu satu sudut rakaman serangan terhadap Dwight sudah ada. Namun, penyiasat perlu kumpul semua rakaman pengawasan dari kompleks apartmen pada hari Dwight dibunuh. Rakaman pengawasan menunjukkan seorang wanita yang tidak memakai sebarang topeng atau apa-apa untuk menyamar dirinya. Dia ada 2 jalur rambut perang yang sangat ketara, yang kemudian bertemu dengan Dwight dan masuk ke tangga di luar apartemennya. Kemudian ada juga 2 individu lain yang bertopeng, menutupi seluruh badan dari kepala hingga kaki yang sedang menunggu di tangga. Individu itu sebenarnya menarik Dwight kembali ke dalam tangga apabila dia hampir melarikan diri. Anda akan lihat 2 individu itu keluar masuk tangga selama 20 hingga 30 menit, dan individu berambut perang bertindak sebagai pemerhati. Akhirnya, rakaman kamera keselamatan menunjukkan badan Dwight dibawa keluar, dicampak melepasi pagar, kemudian diseret keluar dari pandangan kamera. Ketika ini, polis faham bukan hanya ada satu insiden keganasan, tetapi juga 3 suspek tidak dikenali berpakaian hitam yang seolah-olah hilang begitu sahaja. Perkara utama yang ingin disiasat ialah identiti wanita misteri ini. Sebab bila Dwight masuk ke ruang tangga, dia betul-betul menggendong individu ini di belakang. Ia menunjukkan keintiman, bukan? Jadi selepas pemeriksaan lanjut, gadis muda ini mempunyai jalur perang pada rambutnya yang sangat hitam dan itu membuatkan dia agak menonjol. Ibu Dwight memaklumkan penyiasat semua yang dia tahu termasuk satu butiran dari rakaman CCTV yang dia perasan. Saya nampak 2 orang menyakiti anak saya dan saya memaki seorang gadis yang bersekolah dengannya. Dialah orang terakhir yang melihatnya. Dia juga ketakutan. Cik Emil menghubungi syarikat telefon bimbitnya kerana telefon Dwight hilang. Jadi, dia mula melihat setiap nombor telefon yang telah menghubungi Dwight sebelum dia hilang. Daripada situ, dia berjaya menghubungi Christy Parisian dan dia sebenarnya bercakap dengannya serta mendapati bahawa itulah orang terakhir yang melihat Dwight. Christy ialah pelajar yang baik. Dia menyertai kelab fashion Imperial. Sebaik sahaja Christy dikenal pasti,
Pihak penguatkuasa undang-undang terlebih dahulu pergi dan menghubunginya untuk melihat apa yang mereka boleh ketahui, apa yang dia tahu, sama ada dia mengenali dua individu yang berada di tempat kejadian. Ketika detektif menyoal Christy Parisian di balai polis, satu lagi pasukan detektif berbincang dengan ibunya. Jabatan Polis Miramar. Apa khabar, Puan? Saya sedang tunggu kakak saya sampai. Puan keberatan untuk bercakap dengan kami? Saya pernah jumpa detektif di sini. Hi, don't. Apabila polis tiba di rumah Christy, jelas dia tidak tahu apa yang sedang berlaku. Dia benar-benar cuba keluar dari apartemen untuk ke balai polis. Bolehkah saya bercakap dengan awak di sini sekejap? Sekarang ada siasatan, saya rasa itu anak perempuan awak. Ya, itu anak perempuan saya. Nama dia disebut, jadi kami perlu pastikan awak berada di luar rumah sekarang. Saya? Ya. Tiada apa-apa yang berkaitan dengan awak. Saya faham, tapi kita kena pastikan tiada sesiapa masuk ke dalam apartmen. Tiada sesiapa lagi di dalam sekarang? Okey, kami ada detektif yang akan ambil waran geledah. Mereka sedang tunggu waran sebab mereka tahu Christy terlibat pada masa ini. Sekarang mereka benarkan dia ambil telefonnya. Apa yang dia beritahu awak? Biar saya bayar. Ya, dan mungkin saya akan telefon. Saya tak fikir bercakap tentang membunuh itu gila. Betul, saya akan bawa telefon ke ruang bawah tanah. Christy mahu memberitahu ibunya di mana dia berada dan apa yang sedang berlaku. Jadi, Christy meninggalkan pesanan yang agak sambil lewa kepada ibunya, mengatakan bahawa dia akan berada di balai polis. Ada sesuatu yang sangat menggerunkan tentang cara dia menyatakan apa yang sedang berlaku kepadanya dengan begitu santai. Nada suaranya sangat mengejutkan. Anda sangka kejadian pembunuhan ialah peristiwa penting dalam hidup seorang dewasa muda, tapi bagi Christy, ia cuma hari Selasa. Di Jabatan Polis Miramar, penyiasat menyoal Christy Parisian, 17 tahun, mengenai hari pembunuhan Dwight Grant. Dan satu perkara yang perlu diingat ialah dia merujuk kepadanya dengan nama panggilan Dante. Kalau awak boleh, saya rasa ceritakan kepada saya supaya saya tahu. Jadi sebenarnya saya pergi ke rumah Dante. Saya jumpa dua lelaki, bulat lain, cat caller. Saya, Ayo, Malma. Saya macam, hi, hello. Saya guna nama saya dan nama Christine. Dan saya pun cakap, saya atas kertas dan layan, bla bla bla. Jadi awak jumpa dua orang lelaki masa awak berjalan dari rumah awak ke rumah Dwight. Mereka macam, ayo mak. Mak kami macam, teman lelaki, tolonglah. Tidak, dia masih tidak. Itu teman lelaki kamu, Andre. Oh, okey. Nama Andre Clemens pertama kali muncul. Polis sedar itu individu yang perlu mereka temui. Christy menyebut Andre Clements sebagai teman lelaki yang dia cuba buat cemburu. Andre Clements ialah salah seorang ketua pancaragam kumpulan pancaragam Miramar High. Dia bermain trombon. Dia digambarkan sebagai seorang pemuzik yang berbakat. Dia mempunyai ramai kawan, sangat popular dan juga mempunyai ramai teman wanita. Kamu sudah putuskan untuk curang terhadap Andrea. Kamu jumpa Dwight untuk tidur dengan dia? Saya tak pasti dia ingat sebab kamu pun tak ingat. Dia curang dengan siapa? Orang sekolah ke? Saya pun tak berharap begitu. Oh, kamu pun tak tahu siapa dia? Saya tahu dia curang selepas baca mesejnya. Saya jadi teman wanita penyiasat dan pergi minta maaf. Tolonglah, tengok. Kita semua pernah lalui benda ni. Saya akan kedengaran macam teman wanita yang sangat marah menurut. Jangan pedulikan saya. Christy kata dia nak pergi jumpa Dwight sebab dia kecewa dengan teman lelakinya, Andre Clements, yang telah curang terhadapnya. Dia mahu balas dendam pada Andre dengan curang juga. Boleh awak terangkan rupa mereka? Mereka bertopeng hitam dan berhoodie. Christy Parisian memberitahu detektif bahawa dia bertemu dengan dua lelaki Afrika Amerika ini semasa dia sedang berjalan ke rumah Dwight. Dua lelaki bersuara tinggi. Jadi saya akan katakan sekitar umur 18 atau 19 tahun. Mereka seperti lelaki yang baru akil balik. Ada sesiapa yang awak kenal? Seperti dari sekolah? Okey. Pernah nampak mereka sebelum ini?
Kau tahu, mereka turun ke bawah dan mereka kata, kau temai wanita aku, bla bla bla. Siapa kau sebenarnya? Mereka cakap begitu pada Dwight. Dan siapa yang mereka kata ialah teman wanita mereka? Mereka hanya bercakap. Saya tak mahu dengar. Mereka bertengkar. Kemudian apa jadi? Mereka bertengkar. Mereka bla bla. Dia cuba melarikan diri dan kemudian mereka menangkapnya. Iklannya memang menyeramkan. Pada ketika itu, saya membelakangkan diri sepenuhnya kerana saya tidak mahu mendengar apa-apa, tidak mahu berkata apa-apa. Saya tidak mahu menjadi saksi sepenuhnya terhadap semua itu. Christy berkata mereka mula bergaduh dengan Dwight dan dia hanya berpaling tanpa melihat. Apa yang awak lakukan sepanjang lebih kurang 15 minit itu? 20 minit dia berdiri di situ. Saya membelakanginya dan enggan melihat apa yang berlaku. Tapi awak boleh dengar. Saya dengar pergerakan dan bunyi fal. Saya sesekali menoleh dan berkata, berhenti. Saya bukan orang yang akan berdiam diri. Christy kemudian mendedahkan perkara yang lebih membingungkan kepada penyiasat. Saya dengar pisau itu, tapi cuma dalam fikiran. Kenapa awak sembunyikan sesuatu daripada saya? Kenapa awak tak beritahu kami sebelum ini? Tak tahu. Saya minta maaf. Jadi mereka pukul Odante. Mereka serahkan pisau itu kepada awak. Awak pergi ke sudut. Mereka campak dia melepasi pagar penghadang. Kemudian awak beri pisau itu kepada mereka. Menyatakan itu sukar dipercayai pun belum cukup adil. Awak perlu percaya dia bercium dengan seseorang dan mereka diserang individu berpakaian hitam. Dia ditikam, dia berdarah, dia terbaring di atas tanah. Tetapi daripada memanggil bantuan, dia berkata, ini pisau awak. Ia langsung tidak masuk akal bahwa awak akan menyerahkan pisau kepada seseorang yang baru sahaja membunuh orang yang awak sedang bercium dengannya. Oh, nah ini pisau awak. Ini petunjuk penting untuk penyiasat. Mereka tahu dia tidak melarikan diri. Walaupun saya rasa sesiapa yang menyaksikan keganasan seperti di tangga itu pasti mahu menjauhkan diri daripada pelaku. Namun, itu tidak berlaku di sini. Christy, ayolah bro, berhenti menipu. Berhenti menipu. Tidak, itu saja. Sejujurnya, kau asyik ulang-ulang benda yang sama. Cakap satu perkara, tapi buat perkara lain. Saya sedia membantu, tapi awak kedengaran seperti anak saya bila dia kongsi kisah awak. Dia mereka-reka dua individu ini dan berkata dia rasa mereka tinggal di bangunan B dalam kompleks apartemen yang sama dengannya. Chick Parisian tidak tahu Detektif Interion ialah peserta program pegawai jiran. Semasa kejadian, Detektif Interion tinggal di bangunan B dan tahu tiada individu yang sepadan dengan gambaran itu di situ. Apabila didesak detektif, Christy berkata selepas insiden dengan dua individu yang memakai hood, dia bertemu dua rakan yang kebetulan dia jumpa dan mereka keluar dari kompleks apartmen bersama. Dalam perjalanan pulang, awak bersama Andre dan Jasmine. Dan kamu semua pergi ke apartemen kamu dulu. Kamu semua pergi ke apartemen Jasmine dulu. Dan kemudian kami jumpa seseorang. Kami keluar dan mereka bakar semua pakaian di tepi tasik. Jaslyn Smith disebut kerana Christy Parisian juga menyebut namanya. Jaslyn lebih muda daripada Andre dan Christy. Dia berumur 16 tahun pada masa itu. Jaslyn juga berada dalam kumpulan pancaragam di Miramar. Dia rapat dengan Andre. Dia menganggapnya seperti abang, mentor, seseorang yang boleh dia belajar daripadanya. Bakar pakaian lama di tepi tasik. Kenapa mereka buat begitu? Pakaian apa dibakar? Pakaian bayi. Kenapa dibakar? Kita cari orang yang dia akan sedih. Saya tak kenal Marshall. Dia murung tentang pembunuhan itu. Jadi dua lagi membuat unggun api untuk hiburkan dia. Ketika ini, penguat kuasa undang-undang sudah tahu Christy, Andre Clemens, dan Jaslyn Smith bersama pada malam pembunuhan itu. Kerana terdapat laporan yang dibuat kepada pihak keselamatan mengenai unggun api di mana mereka membakar beberapa benda di belakang apartmen Jaslyn Smith. Dua gadis itu, mereka hanya berdiri di situ, tetapi mereka tidak banyak bergerak. Gadis jeli itu, dia hanya bergerak ke depan dan ke belakang,
seperti berdiri di tempat yang sama, tetapi bergerak sedikit. Lelaki itu bergerak mengelilingi api dan menambah petrol. Adakah awak kenal mana-mana daripada mereka? Tidak, sebab ia agak jauh. Tapi bila tengok mereka di berita, muka mereka memang sama. Masa itulah saya boleh ingat. Ya. Mereka adalah orang yang sama. Ya. Awak nampak cahaya-cahaya itu? Ya, okey. Jadi detektif menyoal Christy dengan lebih lanjut tentang unggun api ini. Pakaian siapa itu? Itu pakaian Andre dan Jaslyn. Oke, jadi Andre, adakah dia bawa pakaian itu bersamanya? Tidak. Itu pakaian dia sendiri, pakaian yang dia pakai. Jadi dia tanggalkan. Apa yang dia pakai? Dia berbogel waktu itu. Tidak, dia ada sepasang pakaian lain. Dia ada sepasang pakaian lain? Oke. Jadi dia tanggalkan pakaiannya dan dia bakar pakaian itu di tepi tasik. Ya. Mereka kata dia bergaduh di satu tempat. Mungkin ada pertumpahan darah. Christy Parisian ditunjukkan rakaman CCTV dan dia mengakui itu dirinya dalam rakaman itu. Namun, dia tetap menafikan individu dalam gambar itu ialah Andre Clemens dan Jaslyn Smith. Dalam temu bual itu, dia sampai berkata seperti, "Saya tanya Andre dan Jaslyn sama ada mereka terlibat atau tidak, dan dia kata mereka tidak terlibat langsung." Penyiasat menamatkan temu bual, tetapi sebelum Christy pergi, mereka meminta untuk melihat telefonnya. Christy memberikan kata laluan teleponnya dan membenarkan penguat kuasa undang-undang memuat turun semua data secara forensik. Rupanya dia tidak sepolos seperti yang digambarkannya kerana mereka menyemak mesejnya dan menemui satu mesej dari teman lelakinya, Andre, yang menyatakan pembunuhan akan berlaku tidak lama lagi. Sekarang, dengan cepat, inilah kebenarannya. Kami dapat membawakan Anda cerita mendalam seperti ini kerana sokongan yang kami terima daripada rakan kongsi kami. Dan berita baiknya ialah penaja kami di sini. Upside memang hebat. Kenapa saya kata begitu? Upside memberikan Anda pulangan tunai. Dapatkan pulangan tunai tambahan untuk pembelian harian seperti minyak, barangan runcit, makanan bungkus dengan muat turun Upside percuma. Tuntut tawaran di lebih 100,000 lokasi, bayar dengan kad, sahkan pembelian dan terus dapat pulangan wang. Contohnya, bila saya isi minyak atau beli makanan bungkus. Saya akan cari tawaran Upside dahulu dan selepas saya berbelanja, wang akan muncul dalam aplikasi saya yang kemudian boleh saya pindahkan terus ke akaun bank saya. Pengguna tetap Upside dapat purata pulangan $254 setahun. Untuk mula dapatkan pulangan tunai, klik pautan di deskripsi atau imbas kod QR. Dan pastikan anda gunakan kod promo Prime Crime kerana anda akan mendapat bonus tambahan 25 sen untuk setiap galen pada isian minyak pertama anda. Polis juga menerima maklumat ini daripada seorang warga prihatin mengenai perkara mencurigakan ini. Rantaian mesej antara remaja di sekolah menengah Miramar. Saya tengok di berita bahawa mereka jumpa mayat di Sharman Circle dan mereka asyik tunjuk gambar seorang budak yang bersekolah di sekolah menengah Miramar. Mereka kata mereka tak boleh jamin itu dia, lebih kurang macam tu. Di telefon saya, semua mesej kata ada orang sekolah di sana dan mereka tahu itu dia. Awak ada cakap dengan detektif atau sesiapa? Saya tak cakap dengan sesiapa. Saya datang kerana dia maklumkan dapat mesej dari budak perempuan itu semalam. Dia kata hari paling trauma bila jumpa dia semalam sepatutnya hari Ahad. Saya tak kata dia buat apa-apa, tapi saya juga tak boleh datang tanpa tunjuk pada awak. She keeps saying, Dia dibunuh dan dalam geng itu. Soalan utama penyiasat kini ialah sama ada mesej teks ini sekadar cakap kosong remaja atau berkaitan pembunuhan Dwight Grant. Terdapat banyak mesej teks antara Andre dan Christy yang menimbulkan tanda tanya. Mereka membincangkan sindrom Bonnie dan Clyde, iaitu minat romantik terhadap pembunuh, serta berbual tentang menikam orang hingga mati beberapa minggu sebelum pembunuhan berlaku. Pada satu ketika, Christy menulis komen tentang warna apa yang dia akan pilih untuk pedikur supaya ia berwarna merah untuk padankan dengan darah apabila mereka menikam seseorang hingga mati. Walaupun mesej itu tunjuk perancangan awal, penyiasat masih tidak pasti apa berlaku pada hari Dwight dibunuh. Mereka memberi tumpuan kepada Jaslyn Smith, 16 tahun, rakan Christy dan Andre di unggun api tempat mereka membakar pakaian. Ketika pihak berkuasa menghubungi Jaslyn Smith, dia berada di rumah. Dia bersama ibu bapanya, bercakap dengan pihak berkuasa di beranda bersama ibunya.
bapa Jasilin terlantar dan tidak boleh tinggalkan apartmen. Andre beritahu saya bahawa seseorang telah membuat saya marah, bahawa seseorang telah mengganggu teman wanita orang lain atau sesuatu yang berkaitan dengan itu. Pesimis. Ia marah kerana perlukan sokongan untuk bergaduh dan kata ia hanya pergaduhan. Akhirnya, mula terbongkar bahawa Andre ada bekas teman wanita. Dan bekas teman wanita ini, entah bagaimana, telah bersama dengan DJ dan Andre perlu buat sesuatu kepada DJ kerana hal itu. Dia suruh saya pakai hitam dan ikut dia. Andre, baik. Saya pakai biru, rambut merah. Kami naik tangga dan Kristi ke sana. Kristi telah menggoda dia, setahu saya. Dan Andre memberitahu saya untuk mengikutinya turun tangga. Tunggu di sini. Dan hanya kelihatan takut. Hanya takut. Dan kemudian kami bergegas turun tangga kerana dia ketakutan. Andre kata kami tangkap dan tolak dia ke sudut tangga sebelum bergaduh. Jasilin Smith memberitahu pihak berkuasa dia tidak fikir pembunuhan akan berlaku dan dimaklumkan bahawa mereka akan tukar pakaian sepenuhnya sebelum membuang serta membakar pakaian yang digunakan. Selepas Andre bercakap dengannya dan saya hanya berdiri, mereka kata ini pergaduhan, lalu kami berundur. Ada senjata, saya diberitahu untuk memegangnya. Jasilin rasa senjata yang dibawa hanya untuk menakutkan, bukan untuk mencederakan sesiapa. Andre ambil senjata itu semasa mereka bergelut dan dia suruh saya jangan melawan. Dia cederakan dia, kami cederakan dia dengan terus. Dan kemudian dia suruh saya tolong dia, alihkan dia. Ibu Jasilin kecewa dengan apa yang didengar, namun dia kembali memberi nasihat keibuan kepada anak perempuannya. Kamu tahu berapa banyak rancangan jenayah benar yang saya tonton. Kamu tak boleh terlepas begitu saja sekarang ini. Ya Tuhan, ada kamera di mana-mana. Dia tak salah sebab dalam kes ini mereka memang ada rakaman video anak perempuannya bersama pelaku ini, Andre, dan bersama Kristi keluar dari tangga itu dalam rakaman video. Mereka boleh buktikan mereka berada di lokasi tertentu itu. Apabila nyawa Dwight diragut. Ini memang mengarut. Sebab seorang perempuan, seorang budak lelaki. Apa yang menambah lagi ketidakmasuk akalan semua ini ialah semua keganasan ini nampaknya berpunca daripada bekas teman wanita Andre, bukan pun teman wanita dia sekarang, Kristi Parisian Jason. Tapi dengan ini berhenti. Tak, Mak, saya perlukan Mak terus bercakap. Ia berhenti, semuanya berakhir. Saya cuba pura-pura dan lupakan seolah-olah tiada apa berlaku. Saya sudah jangka perkara ini akan berlaku dan polis akan datang lambat laun. Saya juga telah bersedia untuk saat paling sukar itu. Bawa saya pergi, Mak. Sebab dari semua yang saya dah cakap, saya bersubahat dan saya tahu benda ni dan saya minta maaf. Jasilin Smith ditemu bual detektif di tempat duduk belakang kereta peronda bersama ibunya. Saya mahu awak terangkan langkah demi langkah bagaimana semuanya berlaku. Kami telah berjalan naik tangga. Kami telah melepasi pintu pagar utama kompleks itu. Sebaik sahaja kami masuk ke sana, kami terus berjalan ke arah tangga sementara dia memberitahu saya untuk bergerak ke arah ini bagi mengelak kamera
dan supaya tidak dilihat. Dia menerima isyarat daripada Chrissy untuk turun ke bawah. Kami turun dan dia bawa senjata bersamanya. Dia suruh saya pegang senjata itu. Dia telah mendekati budak itu dan Chrissy telah berundur serta berjalan turun tangga. Dan siapa yang pertama sekali bercakap dengan budak itu? Andre. Dan adakah awak ingat dengan tepat apa yang dia katakan? Tidak, tapi saya ingat dia berkata, "Saya pasti awak tahu kenapa saya di sini dan siapa saya sebenarnya." Kita takkan pura-pura tak tahu kenapa saya di sini atau siapa saya. Okey, apa budak itu cakap? Ada disuruh berundur? Dia kata awak dengar suara Andre. Andre juga telah membuka topengnya. Budak lelaki itu cuba untuk melarikan diri. Saya berlari dan membantu Andre menangkap serta menjatuhkannya ke tanah. Kami menahannya dan memintanya bertenang. Kami hanya mahu bercakap dan telah menepungnya di satu sudut. Chrissy turun semula dengan senjata itu, memberikannya pada saya. Saya hanya berdiri memegangnya, menggunakannya sebagai satu bentuk ugutan. Andre sedang bercakap dengannya, meluahkan segala yang terbuku di hati dan memberitahu betapa marahnya dia. Dan kemudian dia terus berkata, "Kau tahu apa yang aku perlu lakukan kan? Aku perlu sakiti kau sebagai balasan atas perbuatan kau." Dan budak tu macam, "Kau tak perlu buat macam ni. Aku tak pengen ganggu kau. Aku tak pengen cakap apa-apa. Aku tak nampak korang. Aku tak akan cakap apa-apa. Tak ada apa-apa." DJ pada dasarnya merayu untuk nyawanya. Kata kau tak perlu buat macam ni. Ada jalan keluar. Ini perancangan klasik kerana mereka bawa alat untuk jenayah itu. Dan kemudian ada jeda sebelum melakukan jenayah itu. Dia berdiri di situ dan menerangkan sebab dia marah. Budak itu cuba lari lagi, jadi Andre menumbuknya. Dan dia sudah dapat budak itu di situ, tepat di mana dia mahu. Kemudian Andre terpaksa meneruskan pembelaan kecilnya atau ucapannya kepada budak itu. Kemudian dia jelaskan kepada budak itu yang dia akan... Jocelyn menjelaskan apa yang berlaku kepada Dwight Grant dengan terus terang. Dia nampaknya tidak menunjukkan sebarang emosi atau rasa kesal atas apa yang telah berlaku pada ketika ini. Andre meminta senjata itu selepas menerangkan kepadanya bahawa dia akan membunuh budak lelaki yang lain. Saya salahkannya kepadanya sebab saya tak pasti. Tapi fikir, okey bro, kau cuma bergurau. Dia mengambil senjata itu dan menolak budak lain ke sudut. Lalu budak itu merayu agar tidak dicederakan. Andre suruh saya datang ke sini dan tolong dia. Dan saya pun kata okey. Dan saya hanya memegang dia. Kemudian Andre terus melumbuk dia dengan laju. Dan kemudian, selepas seketika, Chrissy berkata, banyak kereta dan ramai orang memerhati. Keadaan jadi kecoh. Kau kena cepat dan sikit. Jadi Andre, buat apa saja yang kau perlu buat supaya cepat. Kita kena pergi. Andre sedang memandang saya dengan senjata di tangan. Budak lelaki yang seorang lagi itu ada senjata dan melamainya seolah-olah cuba elak dicederakan. Kemudian dia keluarkan satu lagi senjata yang lebih kecil dan menikamnya tepat di sini. Di mana tepat di sini? Di bahagian belakang leher. Seperti di bahagian kanan. Jocelyn Smith memberikan penerangan yang sangat tepat tentang di mana kecederaan berada pada badan Dwight. Anda menyatakan senjata yang digunakan Andre, dia gunakannya untuk menikam budak itu. Jadi saya anggap senjata yang dia pegang itu ialah pisau. Ia ada pisau. Sebuah pedang. Yang lebih panjang itu apa? Sebuah pedang. Sebuah pedang. Jadi ada pisau kecil dan kemudian pedang panjang. Ada 2 senjata di lokasi kejadian. Dia memang mengesahkan bahawa terdapat pisau yang lebih kecil yang dia tahu Andre gunakan untuk menikam Dwight. Budak itu hanya kata, kau akan bunuh aku. Cekik saja aku atau habiskan saja sebab dia asyik keluar masuk kesedaran. Dia kata, periksa aku, habiskan.
dan Andre menghentikannya lagi. Jaslyn Smith berkata, Dwight Grant merayu mereka supaya bunuh saja dia kerana terlalu sakit. Dia masih belum mati dan dia keluar masuk kesedaran. Andre kata kepada saya, pegang dia. Dan saya pegang satu tangan dan satu kakinya. Andre telah mengambil pedang yang lebih besar dan menikam dadanya. Okay. Jaslyn sangat konsisten dalam kedua-dua temu bual dan hal ini memberi petunjuk kepada penyiasat. Itulah yang berlaku. Dia tidak mereka cerita atau cuba mengingatinya. Dia secara konsisten mengatakan perkara yang sama berulang kali. Dia menyatakan Andre mengambil pedang itu dan menikamkannya ke dada Dwight. Dan sudah tentu, itu akhirnya membawa kepada kematian Dwight. Tiada seorang daripada 3 sekawan ini yang berbelas kasihan, terutama Andre. Andre menutup mulut dari hidungnya sambil meletakkan lidah di tempat dia menikam, manakala saya memegang kakinya. Baiklah, ia menjadi senyap dan kemudian perlahan-lahan dia mati. Pihak penguatkuasa undang-undang mengenal pasti melalui rekod pembelian Amazon, satu set senjata taktikal Snake Eye yang dibeli oleh Andre Clemens. Pihak penguatkuasa undang-undang mula sedar tentang set senjata ini. Seorang guru tanpa nama telah menghantar gambar pisau besar berwarna hitam dan merah serta 3 pisau kecil jenis belati, yang mana Andre Clemens telah ambil gambar dan hantar kepada seorang pelajar lain. Jadi begitulah penguatkuasa mengetahui jenis senjata yang mungkin digunakan dalam kes ini. Dia suruh saya minta Chrissy ambil bekalan bersih, sedangkan kami berdua belum makan. Kami letih, jadi dia minta tolak dia ke dalam semak dan biarkan saja. Kita akan fikirkan apa nak buat kemudian. Saya hanya kata okey sebab sebelum ni dia beritahu saya ini orang pertama yang dia bunuh. Mari kita lihat jika saya melakukannya. Pada 23 Oktober 2021, kurang daripada seminggu selepas mayat Dwight Grant ditemui, Christy Parisian dan Jaslyn Smith telah ditangkap kerana membunuhnya. Apabila Christy dan Jaslyn ditahan, mereka telah dibawa ke Balai Polis Miramar. Kereta itu dirakam audio dan video sepanjang perjalanan tersebut. Apa yang mereka ambil? Tiada apa-apa. Mereka ambil telefon saya. Mereka ambil telefon saya juga. Kita takkan masuk kolej. Kita takkan teni, kita memang takkan boleh. Mari kita semua pergi ke tempat yang sama. Jadi kawan. Betul tu kan? Kita semua akan okey. Mereka beri kita uniform tapi kau tak. Mampu untuk ada. Uniform. Tempat itu ada uniform. Ya, uniform. Ya Allah, aku baru je keluar dari situ, kau tahu bro. Jaslyn dan Christy mula bercakap tentang hakikat bahawa mereka akan pergi ke tahanan Juvana, bahawa mereka perlu memakai uniform, bahawa mereka fikir mereka akan mendapat hukuman percubaan berdasarkan penglibatan mereka dalam hal ini. Waran untuk ambil ini, waran. Saya tak tahu sama ada mereka akan ambil kami berdua, atau mereka akan ambil dia, atau seseorang akan ambil dia, atau mereka hanya akan ambil kami. Mereka juga tanya di mana Dre dan kenapa Brumke dan kenangkap. Mereka kata kalau kami pun ditahan hanya dengan kereta polis, mereka akan hantar satu pasukan SWAT penuh untuk tangkap dia. Dengar ini, ya Allah. Saya tak tahu. Dia yang bercakap antara kami bertiga. Dan saya dapat tahu, dia pun bangun juga. Dia belum ditangkap. Penguatkuasa undang-undang cuba menahan Andre Clemens pada malam sama Jaslyn Smith dan Christy Parisian ditahan, tetapi tidak berjaya. Encik Clemens menyerah diri di Balai Polis Miramar keesokan hari. Anda akan ikut dengan lelaki ini. Hei. Sebentar. Saya tahan awak kerana ada waran tangkap aktif. Faham? Ada apa-apa pada awak yang boleh mencucuk, menikam atau mencederakan saya?
Ada sesuatu yang nak beri pada mak sebelum pergi? Mereka? Ya. Saya pergi ikut jalan ini. Andre Clements menyerah diri. Dia meminta untuk bercakap dengan peguam. Dia tidak memberikan sebarang kenyataan pada masa itu. Dia dibawa ke sel tahanan dan bertanya bila akan mendapat penilaian psikiatri. Selepas Christy ditangkap dan ditahan, penyiasat perlu menemu bualnya sekali lagi. Saya boleh beritahu bahawa beberapa perkara yang awak nyatakan pada hari Selasa, kami tahu memang tidak benar. Sekarang ini, saya rasa perkara terbaik untuk awak lakukan ialah jujur, berterus terang. Mari mulakan. D. Mengenai pada 11 bulan ini. Ini merisau nak dulu. Ya. Pada hari Isnin, dia hantar saya pulang dan tahu bekas teman wanita yang mempermainkannya. Siapa dia? Siapa yang sudah pergi? Dia ialah Andre. Baiklah. Andre Clements. Very much. Saya dengar itu. Maaf. Saya faham. Kamu nak lindungi teman lelaki kamu. Tapi saya tak nak masuk penjara. Jadi, itu meletakkan kamu dalam dilema, kan? Kamu duduk di sini bercakap dengan kami kerana dia. Tapi kamu nak lindungi dia. Christy memang tunjukkan ketakutan dan hampir paranoia tentang Andre jika dia tahu dia yang bercakap. Saya dan Andre sedang berbual tentang seorang lelaki yang saya kenal di sekolah dalam debat Andrew. Dan dia dapat tahu yang Dante ada hubungan seksual dengan lelaki itu dan dia sangat marah tentang perkara itu. Hantar mesej dan beritahu diorang ini. Macam mana dia tahu yang Dia telah melakukan hubungan seks dengan Dwight atau Dante. kami bincangkan dalam kereta? Dia kata tahu Brown. Saya jawab, ya, memang dia selalu begitu. Saya tahu Dante memang mahukan rumah itu. Saya sedar yang Tuhan ada dalam perbualan itu. Itu kabar angin dia nampak di media sosial. Ia adalah satu kabar angin, sekolah Romana. Dan awak boleh bercakap dengan seseorang tentangnya. Dia tanya, di mana awak akan jumpa dia? Jadi awak tahu mesej-mesej itu. Awak baca mesej dalam telefon saya. Awak baca mesej dia kepada saya. Saya tak sangka dia mungkin suka sebenarnya. Beberapa mesej teks sebelum pembunuhan jelas menolak alasan bahwa mereka hanya mahu memukulnya. Sukar terima mesej seperti pembunuhan akan berlaku tidak lama lagi sebagai, oh, saya tak maksudkan begitu, terutamanya apabila seseorang benar-benar dibunuh. Bergaduh dengannya, melawan dia kerana sesuatu. Situasi kasih sekolah menengah, awak tahu. Budak lelaki. Saya mesej awak akan kacau teman wanita saya. Jenis pergaduhan macam tu. Tapi saya tak sangka ada pembunuhan sebenar. Saya nampak mesej tu dan letak saja. Saya tak fikir tentang pembunuhan sebenar. Apabila Christy meremehkan apa rancangan sebenar untuk pembunuhan Dwight Grant, dia buat begitu untuk mengurangkan penglibatan dirinya sendiri serta cuba melindungi Andre. Ketika semua orang ditangkap, mereka masih bercinta. Dia masih cintakan dia. Daripada kira-kira 5,000 mesej yang ditukar antara 1 hingga 19 Oktober, dia benar-benar jatuh cinta dengan Andre. Lepas itu dia terus tanya, jadi macam mana kita nak lakukan ini? Christy sebenarnya memberitahu polis bahawa memang ada satu rancangan yang telah dibuat. Nampaknya atas arahan Andre, dia diberitahu supaya, pada dasarnya, menggoda Dwight dan memaksanya masuk ke tangga kecemasan. Christy kemudian akan menunggu beberapa menit dan ada isyarat yang telah dipersetujui, di mana Andre dan Jocelyn akan turun dan berdepan dengan Dwight. Mereka sampai di pintu dia, mereka naik ke atas, Nadine berada di tangga, mula bercium, tangan di daun pintu dan pergi ke belakang. Kemudian mereka turun. Chrissy menjadi umpan, menghantar teman wanitanya untuk jadi umpan dalam pembunuhan ini. Kemudian dia dan Jocelyn datang dan menyerang mereka. Dia mengeluarkan pisau besar merah hitam yang kini dia kenal. Pedang pisau merah hitam yang mereka beli dari Amazon.
Saya tak pasti sama ada itu kawan dia yang membunuh dengan menikam budak itu berkali-kali menggunakan alat tikaman sebenar. Awak nampak siapa yang tikam Dante? Andrew? Beberapa kali. Beberapa kali. Anda tahu, satu perkara yang anda mula tertanya-tanya apabila anda melihat semua temu bual ini ialah, adakah Christy mempunyai saat di mana dia fikir dia boleh campur tangan dan menghentikan apa yang sedang berlaku? Dan detektif juga ingin tahu tentang perkara itu. Pada bila-bila masa pun, adakah anda rasa anda tahu, mungkin saya patut hubungi talian kecemasan, mungkin saya patut lakukan sesuatu tentang perkara ini? Pada ketika itu, apabila seseorang memegang mikrofon dan ada dedi orang lain, anda memang tak mahu terlibat dalam hidup anda. Oh, faham kan? Pada masa itu, orangnya ialah Gary. Jelaskan maksud dia. Selepas itu, dia menikam seseorang. Dan walaupun selepas semua itu, bukan sahaja pembunuhan itu sendiri, tetapi juga ditangkap dan didakwa atas kesalahan itu, Christy nampaknya tidak menghargai betapa seriusnya situasi yang dia hadapi. Selepas semua dokumen dan urusan lain selesai, kami akan bawa awak ke sebuah tempat di Fort Auditor. Ia dipanggil Pusat Penilaian Remaja, iaitu penjara untuk remaja. Oh ya Allah. Saya tak pasti sebab tak kerja dengan mereka, tapi rasa ia akan ambil masa sekejap. Saya cuma jujur saja. Don't tell anything. No one first degree premeditated murder. You understand a life was taken. And you had your hand in that, taking it. This is not some petty burglary or, stole some candy shoplifted. A life was taken. It's the highest crime you could possibly commit. But we can't talk anymore. Jadi saya doakan yang terbaik untuk awak. Penyiasat menemui lebih banyak mesej teks. Kali ini antara Andre Clements yang berusia 17 tahun dan bekas teman wanitanya. Bekas teman wanita Andre. Dia menyatakan Andre pernah memberitahunya akan membunuh mangsa itu. Dia berdepan dengannya dan berkata, "Kamu tak serius tentang itu kan?" Dia cuma jawab, "Kita takkan bincang itu." Dengan semua suspek ditahan, penyiasat boleh memeriksa komunikasi antara mereka dengan lebih teliti. Mesej teks itu adalah bukti yang sangat berharga. Mesej itu menunjukkan Andre Clements telah merancang lebih seminggu sebelum jenayah berlaku. Dia telah memutuskan bahawa perkara ini akan berlaku pada hari Ahad dan ia mesti berlaku sebelum majlis homecoming. Dia dan Christy Parisian saling berbincang mencari cara untuk mengetahui dengan tepat di mana Dwight Grant tinggal. Christy Parisian juga menghantar mesej yang menunjukkan bahawa dia mempunyai parti hari jadi keluarga yang perlu dihadirinya, tetapi dia akan melakukan apa sahaja yang perlu. Berpura-pura menangis dan berpura-pura ada kecemasan agar dapat elak hadir parti hari jadi keluarga. Walaupun mesej ini bukti digital penting, penyiasat masih perlukan bukti fizikal untuk kaitkan ketiga-tiga suspek dengan pembunuhan Dwight Grant. Daripada mesej-mesej itu, kita tahu ada rantai yang hilang. Andre Clements dan Christy Parisian memakai rantai emas berbentuk hati yang sepadan sebagai tanda hubungan mereka. Detektif akhirnya menjumpai rantai itu, loket yang hilang daripada Andre Clements di lokasi unggun api, tempat pembakaran, yang berlaku di belakang apartemen Jaslyn. Keputusan DNA yang diterima juga menunjukkan DNA Jaslyn pada sebahagian sarung tangan getah lateks yang ditemui. Waran geledah dilaksanakan di rumah Christy dan Jaslyn, dan di situ penyiasat menemui lebih banyak bukti. Di rumah Christy Parisian, mereka jumpa bat yang dipakai Christy. Ujian DNA lanjut ke atas. Bat itu menunjukkan darah Dwight Grant ditemui padanya. Mereka juga menjumpai beg tangan oranye dan merah jambu milik Christy Parisian yang dibawanya ke tempat kejadian jenayah, berisi barang-barang untuk membantu membersihkan selepas pembunuhan. Berdasarkan kenyataan Christy dan Jaslyn, rakaman CCTV, data telefon dan DNA, penyiasat kini ada teori kukuh tentang kejadian malam Dwight dibunuh. Dwight melawan dan cuba lari, tapi ditarik masuk semula. Dia ditekan ke bawah. Dia diberitahu bahawa dia akan dibunuh. Dia telah dipukul. Dia telah ditikam 3 kali. Dia dibekap. Kenyataan daripada saksi-saksi yang berada di situ
Christy Parisian dan Jaslyn Smith. Kedua-duanya mengatakan pedang itu berada di tangan Andre Clemens ketika Dwight dibunuh. Tiga tertuduh kes pembunuhan Dwight Grant didakwa sebagai orang dewasa atas tuduhan pembunuhan darjah pertama dan konspirasi untuk membunuh. Jelas kepada penyiasat bahawa Andre Clemens ialah dalang utama. Andre Clemens mempunyai motif berdasarkan kenyataannya dan niat buruknya terhadap Dwight kerana Dwight telah mula bercinta dengan bekas teman wanita Andre. Andre Clemens sudah lupakan kisah lama dan kini bercinta dengan orang baru. Dia rasa bekas teman wanitanya tiada hak yang sama. Andre Clemens merancang keseluruhan pembunuhan ini, pembunuhan Dwight Grant, kerana rasa cemburunya. Kes ini berpotensi menjadi perbicaraan awam besar. Pada Ogos 2024, Christy dan Jaslyn mengambil langkah tidak dijangka. Christy Parisian dan Jaslyn Smith bersetuju membuat pengakuan bersalah. Christy dan Jaslyn, kedua-duanya mengaku bersalah atas kesalahan yang lebih ringan, yaitu pembunuhan darjah kedua, dan kedua-duanya dijatuhkan hukuman penjara 25 tahun di penjara negeri Florida. Namun, Andre Clemens tetap ingin mencuba nasib di hadapan juri. Semasa perbicaraan Andre Clemens dijadualkan, kami ambil keterangan Jaslyn Smith dan Christy Parisian sebagai persediaan. Kami menyusun semua saksi kami. Kami pastikan kami mempunyai segala yang diperlukan untuk membuktikan tanpa keraguan munasabah kepada juri bahawa Andre Clemens melakukan jenayah ini. Malam sebelum perbicaraan Andre Clemens, peguam beliau menemui pihak pendakwaan. Peguam-peguam Andre mendekati kami, bertanya sama ada kami akan mempertimbangkan satu pengakuan bersalah. Perlembagaan Florida memberi hak penting kepada mangsa dan waris, dan kami sangat mengambil berat perkara ini. Kami bertemu C. Emil dan Dwight Grant Sr. dan mereka setuju bermurah hati serta membenarkan pengakuan bersalah dibuat. Pengakuan bersalah dibuat sebelum pemilihan juri bermula. Andre Clemens disabitkan atas kesalahan pembunuhan darjah pertama terhadap Dwight Grant. Dia tahu semua bukti digital, rakaman video dan saksi mata jelas menunjukkan dia memang lakukan perbuatan maut itu. Bukti itu sangat kuat dan hampir mustahil untuk ditewaskan. Saya tidak terkejut dia memilih untuk mengaku bersalah di sini. Semasa hukuman dijatuhkan, Magellan Emil, ibu Dwight Grant, memberi kenyataan impak mangsa yang menyayat hati. Saya takkan bawa anak saya ke sana. Dia tidak akan pernah datang dan berkata apa-apa kepada saya kerana dia sudah tiada, tetapi dia kini tenang di alam sana. Ibu Dwight adalah salah seorang insan paling baik yang pernah saya temui. Dia membuat semua orang di mahkamah, termasuk hakim, menangis hingga hakim terpaksa beredar. Saya tak dapat tidur malam tadi. Asyik fikirkan kes ini. Bagaimana boleh jadi begini? Kes itu didengar oleh Hakim Ernest Kalra. Dia benar-benar hancur dengan kesan yang kes ini berikan kepada semua yang terlibat. Ramai ibu bapa kehilangan anak. Keluarga Dwight Grant tidak akan melihatnya lagi. Begitu juga ibu Christy Parisian, keluarga Jaslyn Smith, dan ibu Andre Clemens yang turut kehilangan anak akibat tindakan ini. Hakim itu menyatakan perkara ini tidak masuk akal baginya. Ia hanyalah satu kesilapan kecil yang dilakukan di sekolah menengah, dan seseorang memutuskan bahwa hukuman untuk itu adalah kematian. Keadaan yang semakin memuncak itu benar-benar mengejutkan. Andre Clemens dihukum 40 tahun penjara di penjara negeri Florida, diikuti probation seumur hidup. Keadilan untuk Dwight paling utama. Keadilan sebenar ialah membawanya kembali, tetapi mahkamah tidak mampu. Kami merasakan bahawa hukuman yang dijatuhkan adalah satu bentuk keadilan untuk Dwight Grant. Dia telah pergi selamanya. Dan semua ini berlaku hanya kerana seseorang cemburu. Ia benar-benar tragis, sukar untuk dipercayai. 4 keluarga musnah kerana cemburu dan kemarahan seorang remaja. Dwight Grant mempunyai masa depan yang cerah. Dia disayangi keluarga, dijaga rakan-rakan, dan tidak sabar ke kolej serta mengejar kerjaya.
Kara dia diragut daripada keluarga dan rakan-rakannya tanpa sebab oleh Andre Clemens. Jaslyn Smith dan Christy Parisian akan menghantui keluarga serta rakan-rakannya seumur hidup. Baiklah, tunggu sekejap. Itu dia. Selamat pagi, Maramar. Ada format untuk ini? No. Kita akan buat lirik terkenal. Nenek asik hubungi kamu. Ia memudahkan kamu. Kamu tak tahu. Seorang lelaki. Datanglah bila kau sesak, kawan.